Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda tentang biodata Ibnu Sina, kepribadian Ibnu Sina, pendidikan Ibnu Sina, ketokohan Ibnu Sina dalam perubatan, pencapaian Ibnu Sina, kesan peninggalan Ibnu Sina, last sekali ialah sumbangan Ibnu Sina. Okey, seperti yang kita tahu, Ibnu Sina ni ialah bapa perubatan dunia. Kita pergi kepada biodata Ibnu Sina. Okey, nama sebenar Ibnu Sina ni ialah Husain bin Abdullah bin Hasan. Dia lahir pada 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Beliau dilahirkan di Aisyanah, Bukhara di Turkistan. Di timur, beliau telah dipanggil oleh masyarakat Ibnu Sina, dan di barat beliau telah dipanggil Avicenna. Bapanya ialah penguasa Harmaisan di Bukhara pada 890 Hijrah bersamaan dengan 1000 Masihi. Setelah bapanya meninggal dunia, beliau dipindahkan ke Khawarizmi. Lepas tu beliau telah berpindah ke Rai, ke Hamazan. Beliau ni dia pernah bertugas sebagai pakar perubatan di Rai dan penasihat agung Amir Ad-Daulah di Asfahan. Beliau ni meninggal di Hamazan pada 428 Hijrah bersamaan dengan 1037 Masihi. Sekarang kita pergi kepada kepribadian Ibnu Sina. Yang pertama ialah tekun mempelajari ilmu. Beliau ni seorang yang rajin baca buku Metafuluk karangan Aristotik sebanyak 40 kali. Yang kedua ialah beliau ni taat kepada agama. Beliau selalu berdoa kepada Allah dan beliau selalu pergi ke masjid. Beliau pergi ke masjid adalah untuk menuntut ilmu. Okey. Yang ketiga ialah beliau seorang yang pintar. Beliau dapat menguasai ilmu nakli ketika berumur 18 tahun. Okey. Yang keempat, beliau seorang yang berinovasi, iaitu beliau suka kepada penyelidikan dan menghasilkan karya-karya perubatan. Sekarang kita pergi kepada bahagian pendidikan Ibnu Sina. Okey, first, beliau telah mempelajari Al-Quran pada umur 5 tahun. 5 tahun. Okey, beliau telah menghafaz Al-Quran pada umur 10 tahun. Okey, beliau ni mempelajari ilmu fiqh dan ilmu tasawuf di Ismail Al-Zahid, dan beliau belajar prinsip-prinsip geometri daripada Muhammad Al-Masah, ilmu falsafah dari Abu Abdullah An-Nitili. Beliau belajar ilmu sains dan astronomi dari Al-Biruni, dan beliau menguasai ilmu perubatan pada umur 16 tahun. Umur 16 tahun beliau telah menguasai ilmu perubatan. Sekarang kita pergi kepada ketokohan Ibnu Sina dalam perubatan. Okey, first, Ibnu Sina pernah merawat penguasa Bukhara, Nuh bin Mansur, penguasa Jurjan, Amir Syamsul Ma'ali Kabus, dan bin Washamkif. Penguasa lagi beliau pernah merawat penguasa Hamazan bernama Amir Syamsu Daulah, dan penguasa Astahan Amir Ala Daulah. Okey, beliau ini telah menghasilkan karya. Antara karya-karya yang beliau telah hasilkan ialah Qanun fi Tib dan Adawiyah Qalbiyah. Dan lagi satu, beliau telah menghasilkan karya Al-Tiyah Tibiyah. Seterusnya, kita pergi kepada pencapaian Ibnu Sina. First, Ibnu Sina telah menemukan penyakit baru dan puncanya seperti pengaruh kuman, jangkitan virus seperti TB, penyakit rubella, penyakit alergi, cacar dan sakit jiwa, gitulah punca dia. Yang kedua ialah penemuan dalam farmasi. Beliau telah menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk penyakit kronik dan juga ubat
ubat bius. Yang ketiga, beliau telah membangunkan teknologi perubatan iaitu dengan mencipta benang untuk jahit luka bedah dan juga telah mencipta pencarari yang baru yang lebih mudah untuk digunakan. Kesan peninggalan Ibnu Sina. Yang pertama, beliau telah memperkenalkan metod pemerhatian dan analisis. Sebab tu sekarang kita ada memerhati dan analisis apa yang berlaku. Yang kedua, beliau telah meninggalkan kepada kita tentang kaedah-kaedah perubatan baru dan cara menggunakan alatan yang canggih. Artinya organ dapat dilihat digunakan X-ray dan wujudnya fakulti perubatan yang ditubuhkan oleh Ibnu Sina. Kita terus pergi kepada sumbangan Ibnu Sina. Okey, Ibnu Sina telah menghasilkan 116 karya. Banyak kan? Okey. Dihimpunkan oleh Pomonican Institute for Oriental Studies di Kahara, di Mesir. Karya-karya beliau telah diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Liga Arab pada 1950 Masihi dan memberi tajuk Mu'allaf Ibnu Sina. Selepas sumbangan, kesan, biodata dan lain-lain, kita telah sampai di penghujung video. Jadi minta maaf serba kekurangan. Sertakan hari-hari anda dengan senyuman. Sekian, terima kasih. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri.